Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, menyambut Ramadan di Malaysia ni seronok. Memang seronok. Kan, saya pernah keluar negara, pernah ke Indonesia, pernah ke Dubai, pernah ke Singapura, pernah ke Amerika, ke Jordan, ke Mesir menyambut Ramadan. Tapi yang paling bestnya, tempat yang jatuh lagi dikenang, bumi bertuah, negara kita Malaysia. Sambut Ramadan di Malaysia ni seronok. Seronok apa? Seronok melakukan ibadat tu. Kalau kat kampung-kampung, surau, masjid dibersih, lepas tu dipasang lampu, klip-klip, kan? Kemudian diletak pelita keliling masjid, keliling surau, kan? Lampu masjid terpasang, kan? Jadi kita teruja nak pergi masjid masa kecil-kecil dulu, kan? Lepas tu di masjid ni kita terawih sampai 20, kan? Pakcik-pakcik, orang tua kerja penat, ambil buah sawit, jaga kebun getah atau banting padi, atau buat kerja kebun pada siang hari, penat-penat orang kampung. Tapi bila pada malam hari mereka bersungguh-sungguh datang ke masjid menunaikan solat 20 rakaat mengikut kaum muktamad mazhab Syafi'i, dan mazhab yang lain tarawih adalah 20 rakaat. Kan? Jadi ayah-ayah kita, pakcik-pakcik kita menunaikan solat sunat tarawih di kampung 20 rakaat biasa je. Cuma kita zaman sekarang ni manja, nak tarawih 8 rakaat. Alahai, 8 dengan 20 pun tak boleh nak beza dah. RM8 dengan RM20, mana lebih baik, bro? Lu fikirlah sendiri. Tentulah RM20 lebih baik daripada RM8. Tentulah 20 rakaat lebih baik daripada 8 rakaat. Lagipun benda ni setahun sekali je, bro. So kita fikirlah apa yang terbaik untuk kita, kan? Andai kata Ramadan ini terakhir buat kita, mungkin dengan sebab mati, kecil manis, darah tinggi, paru-paru baik, lemah jantung, langgar motorkar, atau banjir, atau COVID-19, atau komplikasi vaksin, kita tak tahu nasib kita di mana berakhirnya. Tetapi bila ada peluang dan ruang untuk kita melakukan ibadat, lakukanlah ibadat dengan sebaik mungkin, kan? Ketika kita melakukan ibadat salat sunat tarawih di negara kita ini, ia begitu unik. Kerana apa? Kerana semangat orang kampung untuk menunaikan salat tarawih tu nampak ketara. Kan? Maklumlah setahun sekali, kan? Kemudian berkumpul ramai-ramai, dan selang-seli antara celahan salat tarawih tu kita berselawat, kan? Itu nampak seronok, nampak meriah. Kita solat, kita mengingati Allah. Aqimis solat li zikri. Tunaikanlah solat supaya kamu, wahai manusia, mengingatiku. Tu fokus dia, kan? Kita menunaikan solat supaya kita ni mengingati Allah. Ingat dengan lidah, dengan fikiran, dengan perbuatan, dan ingatan yang lebih tinggi ialah ingatan melalui hati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kombinasi daripada gerak jasad dan hati kita itu memanifestasikan ingatan kita kepada Allah. Yang kedua, bila kita selawat, mengingatkan kita kepada kekasih kita, Nabi kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama selang-seli antara solat sunat tarawih dengan berselawat, kan? Itu biasalah bila kita tunai solat 2 rakaat, bila sebut apa nama ni, bila sebut sallallahu salam alaihi, kan? Sallallahu salam alaihi, salam sejahteraan daripada Allah dan keselamatan ke atasnya, ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang sahih disebut, sebakhir-bakhir manusia itu ialah apabila disebut namaku, dia tidak berselawat ke atasku. Jadi perbuatan berselawat itu, adakah ia dikira sebagai menyalahi hukum syarak atau digalakkan? Jawapannya, amalan berselawat di celahan solat sunat tarawih itu amat digalakkan dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Kan? Kalau kita tengok di Mesir pun mereka berselawat juga, tapi dengan nada yang berbeza dengan kita. Di Indonesia pun mereka berselawat, di Palestin, di Jordan pun mereka berselawat, tapi dengan intonasi atau sebutan atau nada yang berbeza dengan kita. Cuma kita ni ada nilai sentimental di situ, kan?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kesejahteraanmu pada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama-sama berselawat. Kan? Lagipun tuntutan berselawat tu berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini biasa kita pergi dengar khutbah jemaat, Tok Imam akan baca ayat ni sebagai peringatan pada kita tentang pentingnya kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khutbah jemaat sebut dalam khutbah tu ayat ni, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai orang-orang beriman mengucapkanlah salam kesejahteraan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan kan bulan mulia, hari paling mulia, bulan paling mulia, minit paling mulia, detik yang paling mulia. Kita gunakan ruang kemuliaan itu untuk melafazkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari segi kerangka ibadat kitanya, bila kita bersolat ingat Allah, bila kita berselawat mengingatkan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menambahkan kecintaan kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dengan salat tarawih, dan dengan berselawat itu Allah juga menggugurkan segala dosa-dosa yang kita lakukan, memberi kita hidayah, rahmah, keampunan dan rahmatnya yang luas kepada kita insya-Allah.